Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. InsyaAllah kita masih lagi dalam perbicaraan syarat sah mengikut imam ataupun syarat-syarat solat berjamaah. Bila kita sebut solat berjamaah, mestilah ada imam dan makmum. Sebab dulu kita sebut bila kita kata berjamaah, makna berjamaah tu ialah mengikat oleh makmum akan imam akan sembahyangnya dengan sembahyang imam. Itu makna solat berjamaah. Dan kita telah membicarakan tentang berkenaan dengan masalah-masalah yang berlaku. Dulu kita bicara makmum dan imam di dalam masjid, yakni di dalam satu masjid. Dan kita sudah pun juga membicarakan tentang masalah imam dalam masjid
makmum di luar masjid, ataupun sebaliknya. Sebaliknya, yakni makmum dalam masjid, imam di luar masjid. Ini semua kemungkinan yang berlaku di dalam solat berjamaah. Jadi sebab itulah persoalan ni diketengahkan ataupun diutarakan di dalam mana-mana kitab dalam mazhab Syafi'i yang ni diutarakan ataupun ditulis sebab perkara ni kemungkinan berlaku. Baik. Okey. Kita telah pun sampai kepada syarat yang keenam dalam masalah garisan tu, maksudnya tumit imam tu, jangan tumit kita tu ke depan daripada imam jika sembahyang tu berdiri. Kalau sembahyang tu berdiri. Sebab tu dalam kitab Taqribus Sadidah ni dia letak syarat yang pertama tu. Alla yataqaddamal ma'mumu ala imamihi fil mauqif. Fil mauqif, tempat berdiri itulah. Bahawa jangan terkedepan oleh makmum di atas imamnya, alal mauqif, di atas tempat berdiri imam. Kalau imam tu berdiri, maka syaratnya jangan tumit makmum tu lebih ke depan daripada tumit imam. Kalau lebih ke depan walaupun hanya beberapa sentimeter atau beberapa inci sahaja ke depan tumit makmum daripada tumit imam, maka sudah membatalkan syarat berjamaah. Kata dia lagi, jika berdiri. Jika berdiri. Kalau dalam ni kata yang Arab ni, fa in kanal ma'mumu qa'iman. Maka jika adalah makmum tu berdiri, fala yataqaddamu bi'aqibihi ala imamihi. Maka janganlah terkedepan dengan tumit makmum di atas imamnya, yakni di atas tumit imamnya. Baik, dalam ni dia kata jika berdiri, jika makmum tu berdiri, sembahyang berdiri, kata dikira dari tumit, dikira ke depan tu tumit. Tumit bukan kira hujung kaki tu, bukan kira hujung jari kaki, jari kaki tu bukan. Dia kira tumit. Maksudnya kalau tumit imam tu ke belakang, tumit makmum tu ke depan, maka sudah membatalkan jamaah. Sudah tidak sah dah. Pasal apa? Sebab makmum tu ke depan daripada imam. Itu kira tumit. Maksudnya masuk ke statement ni, perkataan ni, jika berdiri dikira daripada tumit. Apa maksud dia? Maksud dia ialah tumit makmum jangan lepas ke hadapan daripada tumit imam. Itu kalau sembahyang berdiri. Kalau duduk macam mana? Wa in kana jalisan, wa in kana al-ma'mumu jalisan. Jika adalah makmum itu, makmum tu jalisan, hala kaunis salati jalisan, hal keadaan sembahyang dia tu duduk. Okey. Baik, kalau duduk macam mana? Fala yataqaddamu yatihi, dengan dua papan punggungnya. Jadi dua papan punggung tu jangan ke depan daripada dua papan punggung bagi imam. Kalau sembahyang tu duduk. Sebab tu kata dan dikira dari papan punggung pada yang sembahyang duduk, yakni pada makmum yang sembahyang duduk, maka jangan punggung dia ke depan daripada imam. Kalau dia ke depan, maka sudah membatalkan berjamaah. Okey. Dan dikira dari rusuknya. Rusuk tu maksudnya dia punya jambih. Jambih itu maksudnya dua lambung ke, dua lambung. Dia kata dan dikira dari rusuk, yakni bahu. Kita bahu rusuk tu kan selari kan. Pada sembahyang berbaring. Kalau sembahyang tu berbaring, maksud berbaring tu ialah kalau berbaring tu dia atas lambung tu
Dia macam tu, dia kena macam tu, nak ngadap kiblat. Jadi ngadap kiblat macam tu. Jadi makmum tu jangan lepas ke depan, lambung kanan dia tu, lambung tempat dia berbaring tu jangan ke depan daripada imam. Kalau ke depan, sebab kadang-kadang dia berbaris kan, berbaris macam tu, tapi dia ke depan sikit pada imam. Bila ke depan sikit membatalkan berjamaah. Sebab imam makmum tu ke depan daripada imam. Dan dikira dari kepala pada yang sembahyang terlentang. Jadi sembahyang terlentang ni pada kepala lah pula. Pasal apa? Sebab orang sembahyang terlentang ni kaki dia melunjur kepada kiblat. Kemudian kepala dia tegakkan sikit menggunakan sesuatu yang tinggi kan. Jadi kepala tu, kepala makmum tu kena ke belakang daripada kepala imam. Jangan kepala makmum tu lepas ke depan, jangan. Kalau masalah kaki tak apa. Kalau makmum tu panjang, tinggi, makmum imam tu pendek. Jadi kan kepala makmum tu memang dia ke belakang. Kepala imam depan, tapi kaki makmum tu panjang. Mengatasi ataupun lebih panjang daripada kaki imam. Yang tu tak apa kalau dalam masalah sembahyang berbaring ataupun sembahyang terlentang. Yang tu tak jadi masalah. Lepas tu dalam ni dia kata fa in kana mustalqiyan fala yataqaddamu bi ra'sihi. Maka jika sembahyang terlentang, maka jangan ke depan makmum tu nisbah pada kepala. Kepala makmum tu kena ke belakang sikit daripada imam. Ke belakang sikit pun tak apa dah. Jangan kepala makmum tu lepas ke depan daripada kepala imam. Jangan. Okey. Kemudian kata dia, dan dikira pada kepala pada sembahyang yang terlentang. Tetapi sembahyang dikeliling Kaabah, makmum boleh lepas ke depan, dekat dengan Kaabah dari pihak yang lain. Kan apa ni, Kaabah tu 3-4 segi kan. Imam kat sini, imam kat sini, tapi makmum kat sana tu dia lebih ke depan, dia lebih rapat daripada imam tu. Tapi bukan pihak imam. Kadang belakang-belakang imam tu kenalah ikut belakang-belakang imam kan. Tapi kalau di pihak kanan kiri yang dari pihak yang lain pada Kaabah tu, yang tu tak ada masalah. Dia boleh ke depan, dia boleh ke depan daripada imam. Pihak katalah ini Kaabah kan, Kaabah 4 segi tu, imam kat sini. Yang belah sana tu boleh makmum tu ke depan lagi boleh. Tu tak ada masalah. Sebab pada pihak lain, pada jihad lain, pada tempat yang lain, tapi kalau dia bersama dengan imam, di belakang imam, maka dia jangan ke depan daripada imam walaupun di hadapan Kaabah sekalipun. Macam tu. Baik. Ini masalah kalau imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Masuk dalam ni masalah sembahyang dalam keadaan berbaring, terlentang, atas rusuk, duduk dan sebagainya lah. Bicara dalam masalah tu. Okey. Dalam ni kan dia sebut kalau sembahyang berdua lah. Kalau sembahyang berdua kan, dia kata dalam ni wal afdalu lizzakari, dan yang lebih afdal bagi lelaki-lelaki tu an yata'akhara bi asabi'uhu dia kata yata'akhara asabi'uhu an akibal imam. Ni yang kita baca tadi, bahawa ke belakanglah oleh jari daripada tumit imam. Jari makmum tu ke belakang, lebih ke belakang. Yasiran, sikit pun tak apa dah. Bihaisu yakhruju amuhazatihi, berbetulan. Kalau sama tu, yang itu tak terpakai tu. Kalau berdiri sama-sama, tapak kaki sama-sama, tu tak boleh tu. Fala yazidu ma bainahuma aksara min salasati azra. Maka jangan lebih daripada di antara kedua dia, imam makmum tu lebih daripada 3 hasta. Kalau imam seorang, kita duduk belakang imam tu lebih 3 hasta. Padahal sebenarnya seorang-seorangnya tu. Imam seorang, makmum seorang. Kita sebenarnya lebih 3 hasta je tak boleh. Dia mesti paling kurang pun 3 hasta ke bawah. Kurang daripada 3 hasta. Kalau 3 hasta tak boleh. Tu jalan kitab kata macam tu. Baik. Tu yang keenam.
Kemudian yang ketujuh, niat mengikut imam bagaimana telah dinyatakan di awal fasal ini. Ni soal mengikut niat imam ni. Yang ni wajib, makmum wajib tapi bukan syarat. Bukan syarat. Makmum wajib berniat jadi makmum atau mengikut imam. Hukumnya wajib. Tapi tak dinamakan, tak dijadikan syarat. Sebab apa? Sebab ada juga kadang-kadang jenis semayang yang walaupun makmum tu tak ikut jadi imam, tak niat jadi makmum, semayangnya sah. Bila mana tidak ada menunggu-nunggu imam di dalam rukun fi'li yang lama tunggu tu, tunggu yang lama. Tak ada tunggu lama-lama lah. Dia sentiasa ikut je. Imam habis rukuk, dia pun rukuk, dia i'tidal, ikut imam je. Sah. Tapi tak dapat pahala berjamaah. Baik. Jadi masalah tu kita dah bicarakan dulu kan. Pada, kalau tak silap saya, dalam masalah niat mengikut imam ni, dulu kita bicara pada pada syarat ke berapa tu? Yang ketiga. Makmum bukan? Dalam ni masalah 3 dalam imam menuntut. Cuba ada soal dapat bertiga. Sebenarnya niat untuk imam yang disebut. Tu. Ada masalah tu. Dulu dah bicara dah kan. Dan kita sebut dah dulu. Ada 4 jenis sembahyang, kita ingat tak? 4 sembahyang ni yang makna imam dengan makmum wajib. Asalnya makmum saja yang wajib mengikut niat menjadi makmum, ikut imam tu. Baik. Apa tu? Imam tak, imam sunat je. Kalau imam tak niat jadi imam pun, maka tetap sembahyang dia sah. Cuma kalau dia tak niat jadi imam, dia imam tapi tak nak jadi imam, maka dia tak dapat pahala berjamaah. Itu saja. Ada pun dalam masalah ada jenis-jenis sembahyang yang imam dan makmum tu wajib. Wajib niat. Kalau dia imam, maka wajib dia niat jadi imam. Kalau makmum, wajib dia niat jadi makmum dalam takbiratul ihram. 4 sembahyang tu apa dia? Sembahyang Jumaat 1. Kemudian sembahyang mu'adah. Sembahyang fardu yang diulang balik. Sembahyang mu'adah ataupun sembahyang i'adah. Sembahyang pengulang balik. Sembahyang fardu tu kita sembahyang balik. Bukan batal. Bukan masalah sembahyang dulu batal. Tak. Boleh. Kita dah sembahyang dah zuhur tadi berjamaah 1.5. Apa tu kita duduk kat masjid tu, tiba-tiba ada jemaah lain nak sembahyang. Kita pun nak lagi pahala berjamaah tu, kita pun nak ikut sekali sembahyang jemaah. Kita ulang balik sembahyang zuhur kita tu. Boleh tak? Boleh. Maka pada ketika tu kalau sembahyang tu mu'adah, kalau dia jadi makmum, maka niat jadi makmum tu hukumnya wajib di dalam takbiratul ihram. Bukan di luar tau. Kalau sembahyang biasa boleh di luar. Boleh selepas daripada takbiratul ihram tu boleh. Tapi kalau sembahyang tu sembahyang mu'adah, maka niat jadi makmum dan imam tu wajib di dalam takbiratul ihram. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya ialah sembahyang muqaddimatu fil matar, sembahyang jamak takdim kerana hujan, di dalam hujan. Jadi kalau orang tu sembahyang jemaah biasa dah dekat masjid, tiba-tiba sembahyang zuhur tu imam dia pun niat, dia niat nak jamakkan sembahyang tu dengan asar. Contohnya zuhur lah, dia tengah sembahyang zuhur tu hujan. Jadi dalam masa hujan tengah sembahyang zuhur tu, dia niat nak jamakkan dengan asar. Jadi boleh. Jadi sembahyang asar tadi ni wajib. Kalau dia makmum, wajib dia niat jadi makmum dalam takbiratul ihram. Kalau dia imam, wajib dia niat imam dalam takbiratul ihram. Yang keempatnya, sembahyang wal manzuratu jama'atan. Sembahyang jamaah yang dinazarkan. Sembahyang jamaah tu, dia nak jemaah tu nazar.
Dia nakkan pahala nazar, dia nakkan pahala jamaah tu jadi wajib. Jadi sembahyang jamaah yang dinazarkan. Maka hukumnya pada ketika itu, kalau dia makmum, maka wajib dia niat jadi makmum dalam takbiratul ihram. Kalau dia imam, wajib dia niat jadi imam dalam takbiratul ihram. Baik. Tu kita bicara panjang lebar dah, kita bicara dulu dalam masalah niat mengikut imam. Niat jadi makmum. Dan kita dah bicarakan dulu pula tentang masalah pembahagian muqaranah. Ada muqaranah tauzi'iyah, ada muqaranah urufiyah, ada muqaranah kamaliyah. Jadi muqaranah tu penyertaan niat di dalam takbiratul ihram. Tu nama muqaranah tu. Dia terbahagi kepada 3. Muqaranah kamaliyah, ini yang paling sempurna sekali. Tapi kalau bukan Nabi, bukan Rasul, maka pada ketika itu dia tak boleh, bukan tak boleh, tak mampu nak buat. Kerana muqaranah kamaliyah tu, tiap-tiap satu huruf Allahu Akbar, alif lam lam ha, alif kaf ba ra. Tiap-tiap huruf tu ada qasad, ada ta'arad, ada ta'yin. Yang itu orang awam, hatta walaupun dia ulama sekalipun, tak mampu buat macam tu. Kesempurnaan ni hanya milik para nabi, para rasul alaihimussalatu wassalam. Itu muqaranah kamaliyah. Jadi tolak tepi dah muqaranah tu, sebab kita tak mampu buat. Kita tak boleh buat pun. Hatta wali Allah pun tak boleh buat macam tu. Itu untuk nabi dan rasul sahaja. Baik. Kemudian muqaranah yang kedua, muqaranah urufiyah. Muqaranah urufiyah tu jatuhnya niat sembahyang tu qasad, ta'arad, ta'yin. Aku sembahyang fardu zuhur di dalam salah satu daripada 2 juzuk takbir. Sama ada berlakunya niat tadi qasad, ta'arad, ta'yin dalam Allah ataupun di dalam akbar, maka sahlah sembahyangnya. Ada pemuqaranah tauzi'iyah. Muqaranah tauzi'iyah ni hukumnya tidak sah apabila berlaku niat qasad, ta'arad dan ta'yin di dalam salah satu daripada 2 juzuk takbir. Umpamanya bukan salah satu, berlaku niat tu dalam 2 lafaz ni. Allahu Akbar ni kan, dalam Allah ada niat aku sembahyang, aku sembahyang. Lepas tu akbar fardu zuhur, maka hukumnya dinamakan muqaranah tauzi'iyah. Yang macam tu batal, niat tu jadi batal. Yang tu kena ingat. Tu kena ingat, masalah ni kena ingat. Walaupun orang awam sekalipun sepatutnya dia kena belajar tu. Sebab benda ni adalah hukumnya fardu wajib. Sebab niat sembahyang tu hukumnya adalah wajib. Baik. Kemudian syarat seterusnya yang ke-8 ataupun yang ke-8, bahawa sembahyang imam itu sah di dalam i'tiqad makmum. Tengok ya. Dalam syarat yang ke-8 ni, bahawa kalaulah si makmum tu i'tiqad bahawasanya sembahyang imam tu dah batal dah, maka hukumnya dia tidak dibenarkan lagi untuk mengikut imam tersebut. Jadi apa nak buat? Wajib dia mufaraqah, wajib dia keluar daripada berimamkan imam yang diiktikadkan telah batal sembahyangnya. Umpamanya, katalah, ini sebagai contoh, sebagai contoh. Kalau tak bagi contoh nanti tak tahu pula kan. Jadi i'tikad dia begini, katalah imam tu kan sembahyang Allahu Akbar, tiba-tiba kan imam tu berdaham. Berdaham tu pula bukan pada bacaan yang wajib, bukan pada bacaan yang fardu. Kalau pada bacaan yang fardu, ala kulli hal
Ya tak? Dimaafkan. Umpamanya tengah baca Fatihah. Ya tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya tak? Tiba-tiba terlekat. Imam tu terlekat. Ya tak? Ada balagam. Ya tak? Dia tekak, dia rengkung dia tu ada balagam. Ya tak? Dia terpaksa berdaham untuk membetulkan bacaan Fatihah. Yang tu maaf. Ya tak? Yang tu tidak membatalkan sembahyangnya. Ya tak? Baik. Tapi tiba-tiba imam ni, imam ni tengah baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Tiba-tiba balagam. Dia pun berdaham. Nak membetulkan bacaan surah tu. Maka kalau ikut dalam kitab mazhab Syafi'i, berdaham-daham pada bacaan yang bukan fardu sehingga terzohir pada berdaham tu 2 huruf atau lebih, sama ada dipahami ataupun tidak, maka hukumnya sembahyang itu batal. Jadi makmum ni kan, imam ni berdaham pada imam ni berdaham pada bacaan sunat ni, bukan fardu ni, batal ni. Dia kata dah batal dah ni. Dia ikut juga. Maka pada ketika itu sembahyang makmum tu jadi batal. Batal sembahyang makmum tu juga turut sama jadi batal. Andainya dia terus mengikut imam yang dia dah i'tiqad dah, dia dah yakin dah bahawasanya sembahyang imam tu batal. Ataupun tuan-tuan, kalau adalah jenis makmum yang macam ni, umpamanya kan dia sembahyang, dia kenal imam tu, Allah, imam ni jahil ni, imam ni tak reti ni, dan dia tahu dah bahawasanya kejahilan tu membawa kepada ibadat tu tak diterima. Ibadat tu tak diterima. Dia kata, imam ni sembahyang, dia bukan Tuhan terima pun, dia jahil. Dia jahil, dia tengok dia tu. Maka pada ketika itu makmum tadi kalau dia terus ikut, maka sembahyangnya batal, padahal dia dah i'tiqad sembahyang imam tu tak diterima. Maka pada ketika itu tuan-tuan sekalian, kalau diikut juga, maka hukumnya sembahyang makmum tu jadi batal. Ni yang di sini ni. Sebab tu kan tuan-tuan, apa kita nak kata, apa kita nak hukum kalau imam tu berdaham-daham, dalam masa dia membaca sembahyang, dia membaca surah, dia membaca benda yang sunat. Umpamanya takbir intiqalat, itu sunat je. Allahu akbar. Allah terdekat, dia pun berdaham, Allah akbar. Berdaham tu sehingga terzohir 2 huruf, ataupun lebih daripada 2 huruf, sama ada dipahami ataupun tidak 2 huruf tu, maka hukumnya batal sembahyang. Jadi kalau imam tu macam tu, mengelakkan daripada kita tidak sah mengikut dia, apa nak kata, imam terlupa ni. Kalau terlupa dalam sembahyang ni, maka dimaafkan. Imam terlupa ni, berdaham-daham pada sebacaan yang sunat tu, hukumnya batal sembahyang ni. Dia terlupa ni, dia terlupa. Imam tu terlupa. Maka makmum macam tu masih lagi dibenarkan mengikut imam. Sebab apa? Sebab dia tak i'tiqad sembahyang makmum tu batal, sembahyang imam tu batal. Dia tidak i'tiqad sembahyang imam tu batal. Yang jadi batalnya, yang tak boleh ikut tu, bila makmum tu dia beriktikad bahawasanya sembahyang imam tu batal, dia ikut juga. Tu hati-hati, sebab itulah nak jadi imam tu manjur kan. Kalau makmum tak suka jadi imam, dia sebagai imam juga, membawa kepada takut-takut tidak sah jadi imam tu. Tu yang paling bahayanya. Dia tahu dah makmum ke belakang dia tu banyak tak suka dia, tapi dia jadi imam juga. Yang macam ni yang risau zaman kita ni. Elok-eloknya kalau dah rasa macam tu letak jawatan je lah kan. Sepatutnya lah. Sepatutnya tak jawatan je lah. Nak berapa lama lagi tak jadi imam tu? Wakil rakyat pun tak jawatan dah, nak ganti orang lain. Apatah kita dah lebih berpuluh tahun kita jadi imam tu,
Dah banyak makmum dah kesalahan kita tu, eloknya letak jawatan je lah. Itu yang paling baik lah. Ada orang nak ganti, bukan tak ada. Banyak orang yang nak ganti tu banyak. Allah takkan biarkan orang Islam tu tidak berimam. Setakat sekarang ni lah. Baik. Tu yang ke-8. Kita bahawa sembahyang imam itu sah. Di dalam keyakinan, i'tikad makmum. Makmum kata, oh sembahyang imam ni sah ni. Okey, maka tidak sah ia mengikut atau berimamkan orang yang dia fikir ataupun yang dia sangka sembahyangnya batal. Sembahyangnya batal. Dia dah i'tikad sembahyang tu batal, sembahyang makmum tu batal. Maka dia tak boleh ikut dah. Dia tak dibenarkan mengikut dah. Okey, sebab apa? Sebab dia dah kata sembahyang imam tu batal. Jadi kalau dia ikut juga yang sembahyang imam tu dah batal, dia ikut juga, maka tak kenalah makmum tu. Pasal apa? Dia tahu dah sembahyang imam tu dah batal. Dia ikut juga. Mana boleh? Tak boleh macam tu. Baik. Jadi dia kena tu lah. Dia kena mufarakah lah. Umpamanya kan, ni masalah. Kalau orang-orang yang alim tajwid ni, orang yang alim tajwid ni masalah sebenarnya. Kadang-kadang kan, kalau ada orang yang sangat menitik beratkan pada bacaan sehingga semuanya tak betul belaka. Tu payah juga. Semuanya tak betul belaka. Orang azan pun tak betul. Suruh dia azan tak nak pula. Kalau orang azan, dia kata tak kena kat sini. Padahal kesalahan tu kesalahan yang sikit sangat. Itu pun pada telinga dia je, bukan pada telinga orang lain. Telinga orang lain kata sah belaka. Telinga dia tu. Itu tak kira macam tu. Sebab tu kalau satu tempat tu kan banyak sangat ulama tajwid. Ulama fiqah tak ada, ulama tajwid je banyak. Nescaya tempat tu akan pecah belah. Pasti akan pecah belah. Pasal apa? Sebab orang kata tak betul, kalau baca tak betul. Padahalnya ulama tajwid itu bukan satu, bukan seorang, bukan dua. Ramai. Bacaan kawan ni macam ni, bacaan kawan ni macam ni. Pada dia ni bacaan dia salah. Padahal bacaan dia tu pada imam tu betul, pada orang yang guru dia betul bacaan macam tu. Sebab itulah kita tak boleh bicara masalah bacaan tu sangat-sangat. Kalau kata nampak pada pandangan kita kena sangka baik. Dia baca salah ni, sangka baik lah. Mungkin dia belajar macam tu. Mungkin dia belajar macam tu. Khalas, lepaslah masalah. Ni tak betul belaka. Azan pertama tak betul, azan kedua tak betul, azan ketiga tak betul. Akhirnya letak jawatan untuk Bilal tu. Sudah. Langsung tak ada orang nak azan dah. Pasal tak betul belaka. Padahalnya kalau tak betul azan tu pun, adakah berdosa? Tak. Pasal apa? Azan tu bukannya fardu ain, bukannya wajib. Semua dia katakan fardu kifayah pada masjid. Kalau surau tu sunat aja. Baik. Jadi ni dia kata orang dah i'tikad sembahyang tu batal, imam tu batal. Contoh dah ni, umpama orang mazhab Syafi'i hendak mengikut orang mazhab Hanafi. Orang mazhab Hanafi ni kan yang sembahyang selepas menyentuh zakarnya. Tok imam tu dia pegang kemaluan dia. Kita nampak dia pegang kemaluan. Macam mana kita nampak tu? Dia selak kain dia ataupun dia tarik seluar dia tu, dia pegang macam tu. Kita tahu yang dia pegang kemaluan dia. Di sisi mazhab Hanafi, memegang kemaluan tidak membatalkan wuduk. Di sisi mazhab Syafi'i sahaja pegang kemaluan tu batal wuduk. Jadi kita nampak dia ni sembahyang dia batal, sembahyang dia ni wuduk dia batal ni. Dia jadi imam, kita ikut juga, maka sembahyang kita batal. Umpama lagi kan, kita pergi Mekah. Walaupun yang kita kata tu kan bukan wajib pun, dia panggil sunat ab'ad sahaja. Pergi Mekah, ini banyak berlaku ni. Banyak sangat berlaku tuan-tuan sekalian. Tapi sebabkan pergi Mekah tu pun bukan pasal ada ilmu. Semata-mata ada duit. 2 tahun tak dibenarkan pergi umrah. Maka lepas buka ni, Saudi buka, berduyun-duyun pergi Mekah tu buat umrah. Padahal tak mengaji. Tak belajar ni.
Jadi tuan-tuan, berlakulah perkara yang membatalkan sembahyang. Membatalkan sembahyang, bukan membatalkan pahala tak. Membatalkan sembahyang dia dengan sebab dia kata macam ni. Katalah lepas sembahyang subuh tu kan, lepas sembahyang subuh tu keluarlah para jemaah. Keluar tu nak pergi makan roti canai ke, nak makan roti ke, nak makan apa-apa sekiranya lah, tak kisah tu kan. Tengah-tengah makan tu kan, tadi aku lah dengar kan imam tu tak baca kunut lah. Tak baca kunut dia, imam tu tak baca kunut. Maka tuan-tuan, bila kata macam tu aja, sembahyang tadi sudah jadi batal. Apa kita nak kata tuan? Banyak tak berlaku macam ni? Banyak yang berlaku macam ni. Cukup banyak. Cukup banyak. Keluar-keluar tu, dia tak baca kunut pula imam tu. Seorang kata-kata, dia baca, kau yang tak dengar. Bukan kunut. Masalah bismillah. Masalah bismillah. Kalau kunut tu hanya kita sunat je sujud sahwi kan. Ini bismillah. Apa masalah wajib. Saya minta maaf bukan masalah kunut, masalah baca bismillah. Imam tu kan tak bacalah bismillah tadi pada Fatihah dia. Padahal di sisi kita Imam Syafi'i ini baca bismillah tu salah satu daripada ayat Fatihah. Bila tak baca bermakna Fatihah dia tak cukup. Batal lah sembahyang ni, batal. Ikut juga. Kalau keluar-keluar, tadi aku tak dengar lah imam tu baca bismillah. Kawan dia kata, dia baca lah, tapi kau tak dengar. Aku dengar, dia kata. Dia baca pelan. Taklah, aku tak dengar lah. Maka siapa yang kata, aku tak dengar lah. Tapi kau ikut juga tak? Ikut. Maka sembahyang dia batal. Pasal apa? Sebab di situ ada i'tiqad, keyakinan yang sembahyang imam tu sudah batal. Tolong tu. Masa saya pergi Mekah buat haji tahun 2010 tu, banyak orang petikai. Tapi nasib baiklah tuan-tuan, dia bersembang dengan kita. Kita boleh perbetulkan dia. Itu jemaah tabligh tu. Jemaah tabligh yang tanya-tanya yang kata macam tu. Jemaah tabligh yang tanya macam tu. Aku tak dengar lah baca bismillah tadi ni. Tu jemaah tabligh tu, janggut panjang tu. Bukan sekedar semua. Tapi orang yang dah biasa keluar, orang dah biasa berdakwah, pun masalah ilmu ni menjadi satu persoalan, satu masalah bagi dia pula. Jaga baik-baik tu. Bukan masalah kunut. Kalau masalah kunut tadi ni, kalau orang tu tak kunut, dia tak berbicara, dia sunat je sujud sahwi. Kalau dia tak sujud sahwi, maka hukumnya sembahyang dia kekurangan lah. Sebab dia mazhab Syafi'i kan. Okey, baik. Jadi minta maaf tadi ni. Tu contoh. Dalam ni contoh dia, orang imam tu mazhab Hanafi. Tadi lepas dia pegang kemaluan, ataupun kan orang mazhab Hanafi ni, tadi kita tengok dia tu pegang pipi isteri dia, tak berlapik. Nak pergi sembahyang tu, dia pegang pipi isteri dia, dia pegang dagu isteri dia, tak berlapik. Dia pun jadi imam. Allahu Akbar. Kita pun kata, dia batal dah wuduk dia ni sebab dia pegang isteri dia tadi. Maka kalau kita ikut juga, maka membawa kepada batal solat kita. Jaga baik-baik sebab kita dah i'tiqad dah sembahyang dia tu batal. Okey. Kemudian kata dia ke-9 syarat mengikut imam ni, keadaan ataupun kedudukan sembahyang imam itu tidak dituntut bagi diulang sekali lagi, seperti ia sembahyang dengan tayamum kerana sejuk. Tengok ya, keadaan atau kedudukan imam tu tidak dituntut bagi diulang sekali lagi. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kalau imam tu imam yang dituntut untuk dia sembahyang lagi sekali, imam orang macam tu dia tak boleh jadi imam. Dia tak boleh jadi imam. Kenapa? Sebab sembahyang dia tu wajib kena ulang balik. Umpamanya dia sembahyang kan, contoh katalah imam tu jabirah. Apa jabirah ni kan? Dia patah tangan, dia berbalut. Dia berbalut. Sembahyang dia dengan jabirah. Jabirah tu macam tangan dia patah, lepas tu ada balutan. Kemudian masa dia ambil wuduk tu, dia tak sempurna wuduk dia. Dia terpaksa
ditampal dengan tayamum. Maka sembahyang macam tu, setelah dia sembuh, wajib dia kena qada balik. Dia wajib kena qada balik sembahyang tu. Maksudnya sembahyang imam tu dia kena qada balik. Maka orang macam tu tak harus kita ikut. Tak boleh kita jadikan dia imam, tak boleh. Kenapa? Sebab sembahyang dia sembahyang yang kena qada balik ataupun sembahyang yang kena ulang balik. Maka pada ketika itu kita tak boleh ikut dia. Kalau kita ikut juga, tengok dalam ni, keadaan atau kedudukan sembahyang imam tu tidak dituntut, tidak diwajibkan bagi diulang sekali lagi. Yang masalah jabirah tu wajib kena ulang. Wajib. Ittifaq 4 mazhab. Ittifaq 4 mazhab, kalau orang tu sembahyang berjabirah, berbalut tangan dia patah, jatuh motor, patah tangan dia, dibalut, dia imam, dia pergi sembahyang juga, dia jadi imam. Sedangkan sembahyang dia tu pakai tayamum. Bila tayamum, wuduk dia tu tak sempurna. Sembahyang macam tu, ittifaq 4 mazhab, wajib kena qada balik setelah dia sembuh daripada patah tangan tu. Wajib dia kena ulang balik. Kalau sebulan lah kena ulang balik sembahyang tu. Kalau 2 bulan lah. Wajib. Jadi kalau kita jadikan dia imam, maka sembahyang kita tidak sah. Kenapa? Kerana sembahyang imam tu kena ulang balik, kena qada balik. Macam tu. Jadi kalau kita nak jadikan seorang tu imam, maka pastikan sembahyang dia tidak wajib dia kena ulang balik. Dia tak wajib qada balik. Dalam ni contoh dia seperti ia imam tu, ia imam tu sembahyang dengan tayamum. Tayamum bukan pasal tak ada air tayamum tu, tapi tayamum kerana sejuk. Sebab tayamum kena sejuk ni wajib kena ulang balik. Wajib kena ulang balik. Kalau sembahyang tayamum kerana tak ada air, tak ada air, maka dia tak wajib ulang balik. Okey. Jika demikian adanya, maksudnya jika sembahyang imam tu sembahyang yang diwajibkan, yang dituntut, pada syarat untuk dia ulang balik, maka tidak sahlah diikut dia. Tak sahlah diikut akan imam. Tak sah. Tidak sah ikut imam tu. Baik, tidak sah. Bila kata tidak sah ikut imam, kalau kita ikut juga, membawa kepada sembahyang kita tidak sah. Okey. Ke-10, syarat ikut imam ni atau syarat berjamaah ni, jangan orang yang hendak diikut itu mengikut orang lain. Maksudnya pastikan orang yang kita nak jadikan dia tu imam, dia bukan makmum bagi orang lain. Pastikan, saya ulang balik ya. Pastikan orang yang kita nak ikut tu, dia bukan jadi makmum pada imam lain. Pasal apa? Orang yang jadi makmum tidak harus diikut akan dia. Dia makmum, sebenarnya dia makmum. Dia berimamkan A. B ni jadi makmum pada A. Kita pula datang, kita jadikan B ni A imam kita pula. Tak boleh. Pasal apa? Sebab dia juga mengikut orang. Jadi kalau dia mengikut orang, maka dia tidak sah diikut akan dia. Tak sah ikut dia tu, tak sah. Tak boleh. Jadi pastikanlah kita nak berimamkan seseorang itu, maka janganlah kita jadikan orang tu imam kalau dia mengikut orang lain. Tengok dalam kurungan tu kita sedang berimam orang lain, dia tu jadi makmum kepada imam lain. Kenapa? Kaedahnya kerana orang yang mengikuti tidak boleh diikuti. Jadi kalau orang tanyakan, ini ada soalan ni, kalau saya lah menunjukkan soalan tu soalan bodoh sebenarnya. Soalan tu soalan bodoh ditanya. Tapi bukan tak ada jawapan, ada jawapan. Apa soalannya Isa? Soalannya macam ni. Makmum ikut imam. Imam ikut siapa? Ini soalan ni kalau bahasa kasarnya, bahasa kasarnya kita kata apa? Soalan bangang lah.
Mana boleh imam tu mengikut orang lain? Kalau imam tu mengikut orang lain, sah tak dia jadikan imam? Tak sah. Ada soalan macam tu lah. Yang jadi mengikut tu makmum aja. Jangan tanya imam ikut siapa. Imam ikut siapa pula? Kalau pada fiqahnya, mana boleh imam tu mengikut orang lain? Kalau imam tu mengikut orang lain, bermakna dia tu bukan imam. Dan dia tak boleh diikuti. Sebab dia berimamkan, dia juga bukannya, dia bukannya imam. Dia adalah makmum. Itu soalan macam tu. Itu sebenarnya kan, soalan tu soalan nak mengejek. Soalan nak menguji. Saya pernah kena soalan macam tu. Jadi saya sebut macam ni je lah. Sebenarnya soalan ni bukan wajib dijawab ni. Sebab soalan ni tak perlu tanya. Tak adalah saya kata pula kata, ni soalan bodoh ni. Saya tak kata macam tu lah. Ataupun bahasa kasar lagi, ini soalan bangang ni. Okey, saya tak kata macam tu. Jawab juga. Tapi jawab saya tu tuan-tuan, kalau orang fikir, yang ni lah jawapan dia. Kalau kata kita sebut makmum ikut imam, imam ikut siapa? Mana boleh tanya macam tu? Pasal apa tanya macam tu? Macam soalan bodoh lah. Ada orang tanya macam ni kan. Okey, Nabi tu mazhab apa? Itu soalan tu datang pada orang besar-besar tu. Orang yang kata tu, orang yang tanya tu kan, orang yang nak memperobok orang awam tu. Nak perobok orang awam. Soalan datang daripada orang yang berhaluan kiri tu lah. Daripada orang pengelih. Dia tanya macam tu. Dia tanya macam tu. Kita ni wajib ikut mazhab tak? Sebab kita sebut mengikut mazhab ni wajib ke tak wajib? Wajib. Di sisi dia tak wajib. Sebab itulah orang yang berhaluan kiri ni kan, dia berpura-pura je dia mazhab Hanafi lah, mazhab Hanbali lah. Padahal dia tidak bermazhab. Dia tidak bermazhab. Saya teringat tuan-tuan ya. Saya teringat masa tu kan, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kalau nama panjang dia Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Dia pergi ke Perlis. Sebab Perlis tu raja dia tu Sayyid. Raja dia tu daripada Jamalulain Sayyid. Dia pun pergilah tuan-tuan nak meraihkan Sayyid tu, sama-sama Sayyid tu. Keturunan Rasulullah ni kan. Dia buat satu majlis. Masa tu mufti Perlis tu Haji Mat Yahya. Haji Mat Yahya. Okey, anak dia, siapa nama anak dia sekarang ni? Anak dia ada seorang jadi ketua pemuda tu. Tak apalah, itu tak saya kisah tu. Ini bukan masalah politik apa dak ni. Lepas tu kan, mufti berucap. Mufti tu berucap dalam bahasa Melayu. Mufti tu berucap dalam bahasa Melayu. Sayyid Muhammad Al-Maliki ni orang Arab. Dia tak pernah cakap Melayu. Dia cakap apa dalam majlis tu? Dia kata kami negeri Perlis ni, kami tidak ikut mana-mana mazhab. Kami hanya ikut Quran dan hadis. Masa dia cakap macam itu kan tuan, yang saya herankan, Sayyid Muhammad Al-Maliki ni faham. Dia pergi depan, dia kata pada mufti tu, atas pentah tu, nazal. Apa nak nazal? Engkau turun. Kau turun. Ini Sayyid Muhammad Maliki ni, dia bukan jenis orang yang ni, dia terus pergi je, dia tak takut sesiapa lah ni. Hatta kerajaan Saudi pernah panggil dia dapat surat merah untuk dibunuh dia ni. Dia bunuh dia, tapi dia pergi. Itu yang kata anak Salman ni Muhammad tu. Kau tahu tak, orang dapat surat merah ni apa dapat? Apa jadi? Dia kata, ya Salman, dia kata syurga tu bukan percuma. Dia kata jantung tu bila balas, dia kata. Syurga tu bukannya free, dia kata. Tengok punya beraninya Sayyid Muhammad Maliki tuan-tuan sekalian. Dia pun pergi kat mufti tu, nazal. Turun. Masa tu terpaksalah dia turun. Pasal dia tetamu ni, turunlah dia. Dia bercakap pula, Aku ni hafal sunnah sitah. Aku hafal sunnah sitah, Bukhari, Muslim, Sunan Tirmizi, Abi Daud, Ibnu Majah, Sunan Ahmad. Semua aku hafal. 6 kitab hadis besar ni semua aku hafal.
Bukan ingat, aku hafal semua sekali. Dengan sanad-sanadnya semua aku hafal sekali. Kata Imam Maliki ni. Tapi aku bermazhab Maliki. Ana Malikiyan. Aku mazhab Maliki. Kamu tak hafal pun, nak kata kamu tak mazhab. Tuan-tuan, janganlah tanya Nabi mazhab apa. Itu soalan orang bodoh, provokasi itu. Perlu ke mazhab ke Rasulullah ni? Itu soalan dia. Oh, apalah jadi mufti macam tu. Ada soalan itu, soalan provokasi tu. Bukan soalan tu soalan nak menambah ilmu, tak. Soalan provokasi tu nak menjadikan orang awam ni, betul lah, betul juga lah. Jadi mazhab ni tak wajib lah. Padahalnya kita berdalil dengan banyak nas nak berkenaan wajib bermazhab. Di antaranya apa dalil kita? Apa dalil kita tentang wajib kita bermazhab? Kalau kita tak tahu, wajib dah kita ikut orang yang tahu. Apa yang Quran kata punya macam mana? Was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Wajib kita tanya pada orang yang reti. Kalau kamu tak reti, kalau kamu tak reti, kalau kamu reti lain kira. Mungkin dia reti kot lebih daripada orang lain kot. Wallahu a'lam lah tu. Okey. Jadi kan dalam masalah ni tengok ya. Jangan kita jadikan makmum imam kita tu orang yang mengikut orang lain. Jangan. Okey. Mengikut orang lain, sedang berimam orang lain, kerana orang yang mengikuti tidak boleh diikuti kecuali orang tu dah bercerai daripada imam tu. Contoh, bab sembahyang Jumaat. Contoh bab sembahyang Jumaat. Okey, katalah satu orang ni kan, dia datang lambat. Sembahyang Jumaat ni bukan sembahyang fardu, sembahyang Jumaat ya. Ambil contoh aja. Ambil contoh sembahyang Jumaat. Dia pergi, imam sudah naik rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Kata imam. Imam Ali dah takbir dah rakaat kedua tu. Allahu Akbar. Kata imam. Apa tu kan? Cik Din kita ni, Cik Azizuddin kita ni kan, datang lambat. Tak tahulah apa kerja dia, wallahu a'lam. Contoh, ni contoh. Bukan hakikat. Okay, contoh datang lambat, dia pun masuk belakang. Mana Quran kedua ni? Dia pun takbir Allahu Akbar. Jadi dia pun baca Fatihah, imam rukuk. Dapatlah dia rakaat yang kedua imam tu. Dia rakaat pertama. Baik, dia bangun balik. Bila imam bagi salam, bila Imam Ali bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang Cik Din kita ni bangun tak balik? Bangunlah, tambah lagi satu rakaat. Tiba-tiba kan ada lagi yang lambat. Ikut belakang Cik Din. Boleh tak? Boleh. Pasal apa kata boleh? Sebab dia masih lagi sembahyang dan dia telah putus dah dengan Imam Ali tadi. Dia dah putus dah. Dia sembahyang tu dia tambah. Jadi dia tak jadi makmum masa tu. Dia jadi masa dia sembahyang seorang diri, rakaat pertama kedua tu dia sembahyang seorangan. Bolehlah dia ikut. Tu masalah lain. Dan yang ikut belakang dia tu dapat Jumaat tak? Ini masalah sembahyang Jumaat ni, dapat Jumaat tak? Dapat. Yang utamatnya dapat. Cuma saya pernah ada dengar lah satu orang dia kata tak dapat. Dia kata sebab apa? Tak cukup 40. Tak cukup 40 tu pada awal. Kalau yang sudah sambung ni tak syarat 40 orang. Macam tu yang saya faham lah. Okey, baik. Okey, kemudian kata dia ke-11, jangan keadaan imam itu kurang darjatnya daripada makmum. Maksudkan daripada sudut ilmu tu. Ke-11, jangan keadaan imam tu kurang. Sebab tu jadi imam ni nak kena pilih betul-betul. Nak kena pilih. Bukan sudut bacaan saja ni nak jadi imam ni. Sudut apa? Sudut ilmunya, kefakihannya dalam fiqah. Boleh kepahaman dalam agama, akidahnya, tauhidnya. Kita hari ni, minta maaf saya bercakapnya, minta ampun saya berkata tuan-tuan ya. Pada hari ni kan, orang yang nak jadi imam ni, kategori dia, Jabatan Agama Islam mana-mana pun, dia akan tanya apa? Dia akan tanya bacaan. Baca Fatihah.
Oh, okey, Fatihah dia nampak okey. Jadi imam. Tak tanya akidah. Tak tanya fakih kau tidak. Imam tu fakih ke tidak? Tak tanya. Cuba tanya soalan fiqah macam mana. Sebab itulah pada hari ni imam dah lama dah. Tapi masih lagi tak faham dengan masalah syarat sah khutbah pun tak faham. Tak sah, tak syarat. Muamalat pun tak faham. Itu apa tu? Pasal apa tu? Sebab masalah dia tidak fakih. Jadi imam hanya ditengok pada bacaan saja. Bukan pada fakih atau tak fakihnya dia. Tu bahaya tu. Padahalnya makmum tadi ni, oh dia fakih. Jadi pada masa-masa tu kan, boleh tak makmum tu mufarakah? Boleh aja lah. Tak mau ikut dia ni jahil. Boleh je. Okey. Jangan keadaan imam tu kurang darjat daripada makmum seperti perempuan dan khunsa. Muskil. Bagaimana telah nyatakan dahulu ni contoh je. Tapi contoh lain tadi ni pun sama juga. Contoh lain sama juga ni. Kadang-kadang kan kita tengok kan, kenapa jadi imam ni masalah ni pun dia tak faham. Kenapa ni? Mana dia kurang sudut tu. Sudut tu dia dalam kekurangan. Okey. Sebab tu tuan-tuan, kalau masa di kat Madinah, Masjid Quba, ada satu imam sahabat lah ni. Dia setiap kali dia jadi imam kan, sebelum baca surah lain, lepas Fatihah tu, dia mesti baca surah Qul Huwallahu Ahad. Jadi ada di kalangan sahabat ni tak puas hati. Lalu jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, imam kami ni kan, sebelum dia baca surah lain, lepas Fatihah tu, dia mesti baca surah Ikhlas. Dia mesti baca surah Al-Ikhlas dulu. Baca Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad lah. Dia baca surah tu lah dulu. Lepas tu baru dia baca surah lain. Padahalnya kalau ikutkan aturan, Qul Huwallahu tu aturan dia dah belakang, surah tu ke depan. Makruh kalau ikutkan. Jadi Rasulullah pun panggil lah imam tu, panggil lah ke Madinah. Dengan Quba tu lebih dengan 4-5 km je lah. Kalau orang reti jalan tu, jalan kaki pun boleh. Tapi jauh lah 4-5 km kan, tengah-tengah bandar panas tu. Biasa orang naik taksi lah. Okey, baik. Sampai kan tuan-tuan, sampai depan Rasulullah. Rasulullah tanya, betulkah kamu buat bagian? Dia kata, ya Rasulullah, ya benar. Kenapa kau buat macam tu? Kenapa kau buat macam tu? Padahal aku tak pernah buat macam tu. Tuan-tuan, apa jawapan dia? Jawapan imam tu dia kata, bahawasanya aku sangat cinta, aku sangat kasih dengan surah Al-Ikhlas. Nabi punya jawapan tuan-tuan. Nabi tak kata pun, engkau dah buat bid'ah ni, nak masuk neraka ni, pasal engkau tak buat apa yang aku buat ni, aku tak nak buat macam tu. Nabi tak kata macam tu pun. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata, anta ma'ama ahbabta, engkau bersama-sama dengan apa yang kau cintai, apa yang kau kasih. Nampak macam mana apa yang Rasulullah nak menyelesaikan masalah tuan-tuan sekalian. Nabi tak kata meletakkan hukum bid'ah ke masuk neraka ke tak. Kita hari ni tahlil tu pun kita hukum masuk neraka tuan-tuan sekalian. Na'udzubillah. Okey, baik. Okey. Itu yang ke-11. Ini bagi contoh, dia kata perempuan dia kekurangan, dia kurang daripada lelaki, maka perempuan tak boleh jadi imam. Khunsa muskil. Muskil tu nak kata lelaki pun tak boleh, nak kata perempuan pun tak boleh. Maka dia tak boleh jadi imamkan perempuan. Dia tak boleh bermakmum, dia tak boleh jadi imam kepada lelaki-lelaki, tak boleh. Kalau berimam perempuan boleh tak? Boleh. Okey. Ke-12 yang terakhir, jangan keadaan imam itu ummi. Masuk ummi ni orang yang tidak fasih. Dalam ni golongan kita orang yang tak betul membaca Fatihah. Tak betul tu tuan-tuan sekalian, bukan tak betul tu maksudnya salah tu salah yang sampai salah yang dipanggil lahan khafi. Kalau lahan khafi masih lagi tidak membatalkan sembahyang. Kesalahan yang macam mana yang batalkan sembahyang ni? Kesalahan yang sekira-kira mengubah makna, yang tu baru batal. Kalau setakat panjang pendek tak cukup, tak apa. Waladdallin tak cukup. 6 harakat tak cukup. Jadi 2 harakat yang waladdallin tak cukup panjangnya tu. Kalau ulama fiqh dekat An-Naim ni, oh jangan. Jangan. Padahalnya tak cukup panjang pendek aja pun.
Ya, yang tu bacaan tu tidak sampai mengubah makna. Ya, tapi yang tu diberatkan. Yang sedangkan yang fardu ain tu tak berat. Akidah tak berat. Ya, tak diberatkan. Macam tu. Jagalah. Baik-baik ni. Ya, jadi yang tak betul baca Fatihah ni sekira-kira tak betul tu sampai mengubah makna, barulah kita tak boleh ikut dia. Contoh macam ni tak mengubah makna tu Isa. Macam ni contoh dia ni. Ya, macam siratal ladzina an'amti alaihim. Asalnya siratal ladzina an'amta alaihim. Itu mengubah makna tak? Itu mengubah makna. Ataupun siratal ladzina an'amtu alaihim. Itu mengubah makna. Barulah salah. Walaupun dapat betul sekalipun tapi mengubah makna. Salah lah. Yang tu yang tak boleh diikut. Ataupun bacaan dia tu bacaan orang yang memang lidah dia pelat. Contohnya macam mana? Dia baca zalika jazaohum lizzalimin. Asalnya zalika jazaohum lizzalimin. Dia baca macam mana? Zalika jazaohum lizzalimin. Yang tu memang salah lah betul-betul. Zalika jazaohum lizzalimin. Tapi kalau sekadar tak cukup panjang pendek, tak cukup dengung dan sebagainya, yang tu tidak sampai membatalkan sembahyang. Jangan diberat-beratkan sangat bab tu lah. Ataupun tajwid tu pasal apa? Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, tajwid ada orang baca macam ni. Macam saya kat Yaman tuan-tuan. Dekat Yaman kan banyak benda yang bila saya cek kan tuan-tuan bersalahan dengan bacaan orang Malaysia. Contohnya dalam Fatihah orang Yaman kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca macam tu. Kalau kita kat sini baca macam tu macam mana? Orang Yaman kalau dia baca Fatihah, tang iyyaka na'budu, dia berhenti seolah-olah berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau orang sini macam ni sah. Kalau Isa ngaji dululah. Isa ngaji dengan Tuan Guru Syekh Abdul Rahman tu. Tuan Guru Abdul Rahman tu macam mana? Kalau baca macam tu macam mana? Salah tak dia kata? Padahalnya ulama besar Yaman baca macam tu. Ada sebab tak? Ada. Ada sebab dia baca macam tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Guru kita kat sini, tak boleh baca macam tu. Dia baca terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang Arab Yaman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca macam tu. Apa sebab? Dia takut terbawa kaf tu dalam nun. Kalau baca iyyaka dia tambah huruf tak? Yang tu yang jadi membatalkan bila mengubah makna. Sebab tu orang Arab Yaman dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan dipisahkan mana pisah tak. Sebab iyyaka tu satu patah perkataan, nasta'in satu patah perkataan. Macam tu. Macam baca surah surah walaili idza yaghsha. Ada kat situ kan dia kena bukan benar, dia seolah-olah macam berhenti. Pasal apa? Dia tak sambung. Kalau kita baca sambung wasal, takut termasuk dalam tu. Jadi macam tu. Orang Arab Yaman macam tu. Jadi tak bolehlah kita nak menyalahkan bulat-bulat. Padahal dia ngaji juga. Macam tu. Kita kat sini berat sangat benda tu bagi kita. Padahalnya telinga dia yang salah. Telinga orang lain betul je. Telinga dia yang salah. Cari pasal passion dia nak cari salah orang je. Okey. Jangan kat daimah tu Umi orang yang tak betul membaca Fatihah, sedang yang hendak ikut itu qari boleh baca Fatihah dengan betul. Bagaimana dahulu juga dulu dah sebut dah. Yang batangan tu apa dia? Tu tengok rujuk balik belakang. Apa dia? Sampai sampai mengubah makna. Bila mengubah makna baru jadi salah. Wallahu alam. Kita akan sambung nanti sembahyang muadah. Ada soalan? Ada soalan apa-apa?
an la yataqaddam al-ma'mum jami'an wa'tamada 'ala al-juz'. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana semayang jemaah dalam masjid ada 2 jemaah? Adakah sah atau batal? Apa soalan dia? Mari tengok. Soalan sendiri. Macam mana soalan dia? Semayang jemaah dalam 2 jemaah dalam satu masjid. Kalau sekiranya dalam masjid tu ada 2 kumpulan yang berjamaah, tapi bukan pada permulaan, bukan pada permulaan, maksudnya bukan pada waktu azan. Selepas azan tu buat 2 jamaah, tak boleh. Yang tu jatuh haram. Jatuh haram. Dia kena sembahyang jemaah tu dia kena 1 imam. Tapi sekiranya sudah masuk tengah-tengah waktu dah, ada pukul 3.30, ada orang datang sembahyang jemaah, yang dia datang pula sembahyang jemaah, kumpulan dia pula, yang itu tak apa. Dalam mazhab Syafi'i tak apa, tak ada masalah. Sebab syiar dah berlaku dah tadi. Masa azan tadi ni, okey, sembahyang jemaah tu 1 imam je. Tapi pukul 3 petang, pukul 3.30, ada lagi jemaah masuk. Mereka sembahyang kumpulan-kumpulan masing-masing. Tak apa. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi tak boleh. Mazhab Hanafi kan, kalau kita datang waktu yang kedua, waktu kedua maksudnya lepas daripada jemaah tu didirikan, syiar didirikan, kita datang, dipecah-pecahnya kita. Oh, orang mazhab Hanafi ni memang sangat-sangat ta'assub dengan mazhab Hanafi dia. Dia tak bagi, dia pecah-pecah. Kalau kita sembahyang kita sembahyang berjemaah kan, katalah kita orang Malaysia, kita musafir, masuk dalam masjid, dalam satu masjid dekat India, contohlah India kan. Kita masuk, Allahu Akbar, tengah sembahyang tu dicerai-cerainya kita, tarik seorang, dia tak bagi berjemaah. Itu mazhab Hanafi, tuan-tuan. Macam saya pergi ke Mekah kan, daripada on the way berjalan, daripada Mekah nak pergi Madinah tu, sebab penerbangan kami tu penerbangan yang terakhir lah. Yang terakhir. Jadi kita pun pergilah ke Madinah lambat. Bersama-sama tu adalah jemaah daripada India, Pakistan, Bangladesh. Mereka ni mazhab Hanafi lah. Kita berhenti satu tempat R&R, ada masjid. Okey. Bas kami tu KT95 tu, bas tu tadi masih dekat Mekah tadi ni, tabung haji dah serahkan pada saya kuasa. Jadi ini nombor telefon tabung haji dekat Madinah, kalau apa-apa hal telefon dengan ni. Dia serah pada saya. Pasal sebab dalam tu dia kata, siapa boleh cakap Arab dalam ni, orang ramai tunjuk saya. Saya tak ngaku lah pun. Bukan pandai pun. Jadi tabung haji serah pada saya, tuan-tuan. KT 95. Dalam tu banyak orang tua-tua daripada Kedah, daripada Kelantan. Banyaklah. Jadi kan turun daripada bas tu nak pergi waktu tu waktu maghrib. Ada nak makan, ada yang nak semayang. Saya pun letak macam ni. Saya kata kita boleh turun tapi semayang dulu. Jangan makan lagi. Kita maghrib dengan isyak dulu, berjamaah, jamak dan qasar. Okey. Saya buat macam tu lah. Kita pun pergi semayang. Lepas tu kita masuk masjid. Lepas tu masuk kumpulan jamaah daripada India ni, bas lain pula lah. Masuk-masuk kan, kita nak angkat takbir dah ni. Si datang daripada India ni, dia tengok saya, janggut sikit. Dia tanya, Hafiz? Saya kata, la. Dia pun tolak saya ke belakang, ganti imam dia. Tak apa, tak kisah. Maafi muskilah. Kita pun faham, kita bukan nak cakap dengan imam tu. Dia pun sembahyang maghrib. Bila dia sembahyang maghrib, tuan-tuan sekalian, kita pun ikutlah. Lepas sembahyang maghrib, kita orang Syafi'i ni nak bangunlah buat jamak. Jamak dengan isyak tu, nak buat jamak qasar dengan isyak tu, tuan-tuan sekalian. Dia tak bagi, dia kata haram. Saya dah mula dah ni, muka saya dah mula merah dah. Kamu jangan campur tangan dalam mazhab kami. Kamu Hanafi. Saya kata kamu Hanafi, kami nahnu Syafi'iyan wa antum Hanafiyan. Saya kata kamu Hanafi, aku Syafi'i, kami semua Syafi'i. Kami ikut mazhab kami Syafi'i. Dia kata tak boleh, haram. Dia kata la yajuz, haram.
Saya pun panggil orang saya sembahyang juga. Dia nak kata apa, katalah. Tengok ya, dia campur tangan mazhab Syafi'i buat apa? Sebab apa? Sebab dalam mazhab dia, sembahyang tu qasar saja ada, jamak tak ada. Jamak tak ada. Sembahyang orang Hanafi ni kan, mazhab Hanafi ni dia hanya qasar sahaja, jamak tak ada. Tak ada jamak. Dia boleh qasar saja. Macam kita ada jamak, ada qasar, dia tak ada. Bagi mazhab Hanafi ni dia qasar sahaja. Nak maghrib tu qasar tak boleh sebab dia 3 rakaat. Qasar wajib kena 4 rakaat. Baru boleh qasar buat 2. Baik. Ni ada satu kisah tu, ada satu cerita orang Malaysia lah, orang mazhab Syafi'i ni pergi jamaah tabligh ke India. Campurlah dengan orang tabligh ni. India ni campurlah Hanafi ni. Daripada tempat tu, daripada New Delhi tu, turun kapal terbang tu, nak pergi satu tempat yang jauh dia, 2-3 hari perjalanan. 2-3 hari perjalanan, jauh, tempat tu jauh. Nak pergi dakwah tabligh ni. Okey. Orang mazhab Syafi'i ni tuan-tuan, Zuhur tu, dalam kereta tu dia buat jamak qasar. Jamak qasar. Imam yang mazhab Hanafi ni, dia qasar saja. Zuhur tu qasar saja. Dia tak boleh buat jamak. Okey. Kereta api tu jalan sampai waktu asar. Kereta api India ni bukan macam kereta api Malaysia. Kereta api Malaysia ni ruang kosong banyak. Duduk semua dua kursi tu. Sana tuan-tuan, ya Allah, atas bumbung ada orang, tempat barang ada orang, tempat duduk bawah ada orang, penuh orang. Kambing pun ada, lembu pun ada. India, tuan-tuan sekalian. Baik, masa tu kan nak sembahyang macam mana, tempat tak ada, orang penuh. Lepas tu kan, okey lah. Kita mazhab Syafi'i ni diam aja. Orang mazhab Hanafi ni tak boleh sembahyang asar dah. Pernah sampai satu tempat, masuk maghrib, masuk isyak, tuan-tuan sekalian. Orang mazhab Syafi'i ni, walaupun tak boleh sembahyang tapi dia ni apa? Jamak takhir, maghrib dan isyak. Orang mazhab Hanafi tak boleh. Tak boleh jamak qasar tak boleh. Dia hanya qasar saja. Maghrib tak boleh. Dia nak sembahyang maghrib, terlepas maghrib dia. Asar terlepas, maghrib terlepas, tuan-tuan sekalian. Kita pula orang Syafi'i niat jamak takhir. Sampai satu tempat, kita pun apa? Sembahyang isyak dengan maghrib. Dalam kereta api tadi, kita niat jamak takhir. Lalu tuan-tuan sekalian, orang mazhab Hanafi tertinggal berapa waktu? 2 waktu tertinggal. Asar pun tertinggal, maghrib pun tertinggal. Lalu Amir dalam mazhab Syafi'i ni kata, kalau kamu bertaklid kepada mazhab kami Syafi'i, kamu tak terlepas 2 waktu sembahyang ni. Sekarang kamu terlepas. Macam tu. Jaga baik-baik. Okey, wallahu alam. Ada lagi soalan? Sah tak imam membaca Fatihah panjangkan huruf ra lebih dari 2 rakaat? Siratal lazi. Panjangkan ra lebih 2 rakaat. Berapa harakat dia baca sampai lebih tu? Lebih daripada 2 rakaat. Lebih 2 harakat tu siram macam tu. Imam mana yang baca macam tu? Contohlah. Imam mana yang baca siratal ladzi. Kalau ikutkan mengubah makna ke tidak? Tidak mengubah makna. Tapi orang macam tu sedar dirilah. Patut tak bolehlah jadi imam. Dia sedar sendiri. Patut dia kena sedar sendirilah. Macam tu. Jadi tidak sampai mengubah makna. Kalau saya dengar pun panjang pun tak ada sampai lebih daripada 6 ke 8 harakat. Ada baca siratal, tu lebih 2 rakaat tu. Siratal ladzi, masih lagi tidak mengubah makna. Wallahu alam. Okey, habis. InsyaAllah kita berhenti nanti, insyaAllah sembahyang muadah. Wallahu alam bisawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya azim sultan ya qadim ihsan ya da'iman ni'am ya kasira jud ya wasi'al ata ya khafiyul lutuf ya jami' sana ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim wa radha sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abidika riqqa wa anta lam tazal wa ka'ala ya muyassara kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli ta'ih wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulli asir fatasrasa alaka yasir. Allahumma ya man la yahtaji ila bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu ma yakhafu minka wa akhafu mimma la yakhafu minka. Allah bihaqqi ma yakhafu minka najina mimma la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika la tanam wa kunafna bika nafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala nalqata sukatana wa raja'una wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.